Assalamualaikum. Salam. Lirik baru ke bang? Tak, tengah mengumpat member ni dekat Twitter. Lama bergosip juga ya. Alah, mana ada gosip Ya. kan. Orang kata kita kena balas balik. Nah, Keyboard warrior. Eh, Sekejap. cik. Tapi tak segan ke takut nanti difitnah ke awak kan popular kan? Ya. Kita bagi hadis-hadis. Senyap ada orang. Hadis sahih ke tak? Ha? Sahih ke tak? Zaman sekarang semua asyik nak sibuk berselfie. Sampaikan belakang kemalangan ke kubur ke jenazah pun semua orang asyik nak berselfie, nak berkongsi cerita. Itulah penanganan media sosial. Kita perlukan iman dan takwa dalam satu pencerahan tanwir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu dalam sebuah program yang sungguh indah, Tanwir, satu pencerahan. Hari ini kita berada di PKNS Shah Alam yang nampaknya begitu ramai orang. Berikan tepukan semua. Dan kita hari ini nak berkongsi perkara yang sungguh menarik tentang papan kekunci. Faham tak papan kekunci? Apa maksud dia? Papan rehal bukan? Apa yang kita hadap setiap hari lah, handphone. Tapi yang kita risaukan bila mana hanya dengan sekali tekan ia akan menyebarkan kebencian, fitnah, pergaduhan, perkolakan yang menyebabkan berlakunya mudarat dalam kehidupan masyarakat. Hari ini untuk memperjelaskan tentang perkara ini, saya nak bersama dengan Ustaz kita yang akan memberikan pencerahan demi pencerahan. Kita persilakan Ustaz Herianto bersama kita. Ustaz sihat eh? Sihat, alhamdulillah. Okey, silakan Ustaz ya. Okey Ustaz, kehidupan hari ini memang tak dapat dipisahkan lagi lah. Ini penting ni. Nak cari jalan kita perlukan pada telefon pintar ni kan. Tapi yang paling kita mahukan ialah adanya garis panduan lah dalam menggunakan teknologi ni. Ayuh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hadirin yang berada di pekarangan komplek PKNS dan juga penonton-penonton setia Tanwir kita. Saya senang saya Fitri. Saya dalam konteks ini saya suka firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin. Ini surah ini semua orang tahu. Saya rasa itu boleh jadikan satu guide untuk kita. Apa Allah Taala sebut dalam firman dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah Taala, aku kunci mulut-mulut mereka. Nanti siapa yang berkata? Tangan. Allah sebutkan bahawa pada hari itu yang akan bercakap tangan. Ia akan memberi penyaksian
kaki-kaki mereka. Jadi saya nak beritahu bahawa kita sebagai orang Islam, kita yakin bahawa kita akan mati. Kita yakin bahawa di kubur ada alam barzakh. Kita yakin ada siksaan kubur. Kita yakin ada syurga neraka. Jadi sebab itu dalam konteks kita menggunakan teknologi mudah je. Jangan sampai besok tangan tak boleh nak cakap apa benda. Faham tak? Hai, senyum bodoh harakat je. Makna kita nak guna teknologi hari ni, pastikan besok di akhirat dia boleh jawab. Guna untuk apa? Saya send gambar saya kepada Pak Ur. Okeylah, gambar macam mana? Cuba sambung. Semua masih tak ada power. Semua tak ada power. Semua tak ada power lagi. Pandai Fitri, dia boleh baca tu. In everything. Saya minta maaf, saya memang petang-petang cakap orang putih. Apa benda pun yang kita buat, kita pastikan tangan boleh jawab besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga yang gunakan dia untuk perkara kebaikan. Anda mungkin berkongsi resepi ataupun anda berkongsi tentang hadis-hadis, tapi malangnya hadis yang palsu, yang tak sahih, kemudian kata-kata ataupun perkara yang menyesatkan. Itu menakutkan Ustaz, sebab kita ni terlalu gairah jadi orang yang pertama untuk sebarkan kebaikan sampai kita menjejaskan itu. Ustaz, macam mana? Itu sifat dia senang saja. Sebab tu kita rujuk balik kepada apa yang Allah Ta'ala letakkan sebagai guide kita. Ini konsep dia mudah. Allah sebut dalam Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Apabila kau dapat satu-satu berita, kau dapat satu perkara, kau confirm dulu. Biar kita jadi pegang prinsip jadi orang yang paling akhir sebab. Maknanya hujan 4 minggu sudah, hari ni baru kita bagi tahu. Hujan kampung aku. Bila 4 minggu sudah? Contohlah, tu teruk sangat, last betul nampaknya. Tapi maknanya biar kita jadi orang yang pastikan betul-betul. Tengok kalau dapat satu berita, betul tak berita ni? Confirmkan dulu, tengok dulu orang punya apa nama ni? Kadang-kadang orang komen dan sebagainya, tengok dulu. Lebih-lebih lagi yang beri komentar tu orang yang ada authority. Kan? Tentulah orang akan tengok, perhati dulu, tengok, oh nampak gaya berita ni tak betul. Kalau dalam macam Fitri sebut tadi Quran ataupun hadis, tengok dulu apa komentar orang-orang yang lebih berilmu daripada kita. Betul tak ni? Kita tentu ada orang-orang yang boleh kita rujuk, betul tak? Sekurang-kurangnya kawan kita. Apa pandangan kau tentang hadis ni? Tengok. Oh, aku pun tak tahu. Okey, tanya dia punya guru pula. Tak tahu juga, tanya guru dia lagi. Guru dia pun tak tahu, tanya guru kepada guru dia. Tak tahu juga, tanya guru dia. Sampai kesudahlah tuan-tuan. Letih kita nak cerita petang ni. Tapi maknanya begitu konsep yang kita guna pakai. Jadi sebab itu kita dalam konteks kita menerima suatu perkara, lebih-lebih lagi dalam dunia tanpa batasan hari ini yang kita panggil media sosial, kita kena bertenang-tenang. Boleh faham? Okey, ini bukan yang di sini saja, yang di rumah pun sama. Tu makcik-makcik tu. Ya. Oi, boleh tahan tu. Tapi dia ada resepi. Boleh. Resepi tak ada masalah. Resepi tak payah confirm, balon je. Ya. Itu tak ada masalah. Itulah dia, sebab zaman sekarang orang ada sebelah-sebelah kan. Tapi macam itulah, ambil gambar, berbincang tak ada. Asyik. Sedangkan ada berdepan-depan itu dari aspek ukhuwah. Akan kita bincangkan nanti suatu pencerahan di Tanwir. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Ku pendamkan perasaan ini, ku rahsiakan rasa hati ini, melindungkan kasih yang berbutik tersembunyi di dasar hati. Ku pohonkan petunjuk ilahi, hadirkanlah insan yang sejati, menemani kesepian ini, mendamaikan sekeping hati. Oh Tuhanku, berikanlah ketenangan abadi untukku menghadapi resahnya hati ini, mendambakan kasih insan yang ku sayang. Di hati ini hanya Tuhan yang tahu.
dan syariah, menguji kekuatan, keteguhan iman insan yang berkasih. Sebenarnya ini simbolik kepada dunia media sosial hari ini. Saya teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang sesuatu berita kepada kamu, maka hendaklah engkau memastikan. Sebenarnya bagi netizen media sosial hari ini sepatutnya kena pegang pada prinsip ni. Kembali kita di Tanwir memberikan satu pencerahan masih lagi tentang papan kekunci media sosial. Ustaz, tetamu kita hari ini pelajar filem, teater, animasi. Tapi mereka ni nampak berlainan. Betul. Sentiasa subhanallah, alhamdulillah. Saya pun confuse tadi. Allahu akbar. Relax. Tadi Ustaz sebut tentang media sosial ni kan? Ya. Ramai yang sembunyikan handphone masuk balik dalam beg. Tak apa, boleh ambil gambar, boleh snap semua. Sebab kita nak berkongsi, sebab Islam ni satu yang indah. Kita bersama dengan seorang artis, Ustaz. Dia ni suatu buat status-status yang mencairkan. Cinta itu tak boleh dipaksa kan. Contohnya macam itulah kan. Pandanglah dia pilih pada hari ni. Itulah dia, Hafiz Samidun ya. Kita lihat di WeChat, di Twitter, Facebook, ramai orang kongsi dia punya status. Bangun pagi, makan kurma, subhanallah. Jadi orang pun retweet. like saja satu. Dia berkongsi perkara yang baik lah. Hafiz melihat ini Facebook ni kan mungkin ladang dakwah anda barangkali. Sebenarnya memang saya kata kalau dalam keadaan sekarang ni kita kata kita ialah jangan-jangan nak keluar TV, kan, jangan-jangan nak keluar di radio, tapi sebenarnya media sosial semua orang boleh jadi penceramah, semua orang boleh ambil kesempatan, semua orang boleh jadi host, semua orang boleh jadi menyampaikan perkara-perkara kebaikan. Saya rasa ini salah satu cara yang terbaik dalam zaman sekarang ni. Percuma handphone pun sekarang ni teknologi dah makin canggih, line semua dah laju, semua 4G, lepas ni nak 5G ke, jadi maksudnya nak upload, nak share tu mudah dan cepat. Jadi saya rasa ini adalah salah satu kemudahan lah. Memang saya jaga dan saya rasa saya appreciate betul-betul. Tapi orang jadikan Facebook ni, Twitter sebagainya tempat ke tempat jaga, tempat lepas geram. Sedangkan benda tu untuk kita jaga-jaga macam mana Ustaz ya? Kalau kita bincang ni tentang orang Islam, sebenarnya dia tidak akan jadi begitu. Sebab bukan saya sebut, kerana Nabi yang sebut. Kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam tu ialah orang yang mensejahterakan orang lain daripada lidah dia dan tangan dia. Sebab tu macam Hafiz ada 2 juta followers. Jadi semua bagi yang baik-baik, tak menyakitkan hati dia. Sebab tu dia masuk dalam 2 juta tu. Kalau tidak memang dah lama dia kena block. Okey, kita tengok nama di media sosial pun penting. Nama Instagram awak apa? Contoh. Mawar Desa, Melati Putih, Gadis Kurma. Kalau dia buat nama macam perempuan pocong ke mana ada kan? Ada nama yang pelik-pelik, nama yang banyak ni perempuan K-pop. Aisyah, Keong Sayo, Ali Sayo. Jadi nama pun cerminan identiti kita sebenarnya. Okey Hafiz, macam mana anda menjaga kandungan? Seorang dipantau oleh admin, tapi saya percaya anda ni memang anda pantau sendiri. Jadi macam mana nak jaga dia punya aliran maklumat tu? Ya? Saya seboleh-bolehnya setiap hari saya akan ada masa kosong je memang. Sehari sampai 3 kalilah charge phone. Kadang-kadang apabila kalau saya pecahkan macam inilah, lepas subuh boleh sekali. So masa tu orang tengah terbuka, minda fresh. Kita nak baca something, so kita hidangkan dengan status-status yang memberi semangat, motivasi dan sebagainya. Sebelum tidur pun sama. Sebelum kita nak tidur, ni perkara terakhir yang akan kita ingat. Itu yang akan kita bawa sampai. Itulah dia. So tapi kita kadang Hafiz nak berkongsi benda yang baik Ustaz. Ini benda yang baik. Esok 1 Syawal, esok 1 Muharram. Si orang kata, alah ustazah jadian lah, imam apa benda lah. Jadi macam mana Ustaz orang mudah memberikan persepsi yang baik sedangkan nak berkongsi sehingga orang takut nak kongsi benda yang baik sebabkan takut disebut sebagai dia ni pelik macam esok nak kiamat ke ataupun buang tabiat ke. Jadi dia menghalang orang lain berbuat baik Ustaz macam mana? Dia pada saya dia ada 2. Pertama netizen tu sendiri. Betul. Ya.
Yang kedua kita lah yang dipanggil apa? Uploader. Hantam je lah. Ya, kita lah yang upload status. Orang yang upload status pada saya tidak ada masalah. Cuma dia kena jaga. Dia kena tahu batasan dia taruh mana. Kalau dia nak upload perkara yang berkaitan dengan agama, okey, tak ada masalah. Tapi sendiri mau ingatlah. Kan, taruh mana kita, kemampuan kita. Jangan kita kadang-kadang benda yang kita tak tahu, kemudian kita cuba nak kongsikan konon-kononnya. Lagi pula benda yang kita dapat. Contoh, kita tak tahu pun, kita dapat saja. Yang kedua, netizen sendirilah. Saya nak sebutkan bahawa untuk nak berkongsikan perkara dalam agama ni tidak mesti ustaz-ustazah saja. Ya, seluruh orang Islam dia boleh kongsikan kebaikan. Kongsikan kebaikan. Cuma macam saya sebut tadi lah, dua-dua pihak ni kena faham dia punya kedudukan masing-masing. Okey? So kita kongsi yang ringan-ringan. Takkan bismillah pun nak tanya ustaz dulu. Betul tak? Hari ni saya nak kongsikan bismillah. Tak jadilah. Ustaz saya ni, tak berpuasi yang sangat. kita risau dia kongsi innalillah. Kau tu masih lagi hidup. Pernah tak berlaku tak? Orang yang masih hidup kita alhamdulillah telah kembali ke rahmatullah. Dia menyebabkan berlakunya pergaduhan lah kan. Okey, Hafiz mungkin sikit nak tanya. Sebelum sama Hafiz, kita tanya buka soalan kepada hadirin sekalian, penonton. Siapa nak tanyakan soalan silakan. Pada zaman sekarang, maklumat di hujung jari di Google. So, macam mana kita nak pastikan sama ada maklumat yang kita dapat tu betul atau salah? Dia begini, kita tidak boleh nafikan hari ini bahawa hari ini kita boleh belajar sesuatu daripada alam maya ataupun kita panggil media sosial. Ya. Cuma yang paling penting dekat sini ialah kita nak kena pasti sumber kita. Jadi contoh, hari ni kalau kita nak cari tentang hukum, pergilah kepada website fatwa umpamanya. Kan? Fatwa, jangan pergi mawar berduri di pokok mangga, itu memang urara lah hukum dia bawa. Jadi cari daripada maklumat yang tepat. Contohnya, kalau kita nak tanya bab perkahwinan, mungkin ada daripada website Jabatan apa dia panggil ni, Bahagian Keluarga Jabatan Agama Islam Selangor contohnya. Nampak tak? Jadi kita ataupun mungkin ada figure tu dia. Ya, figuris. Hantam je lah. Figura. Ada figura yang memang kita kenal, dah sedia maklum semua. Ya, orang semua sedia maklum. Ya, website dia dan dia ada keabsahan untuk dirujuk. Contohnya. Ya. Jadi itu tidak ada masalah. Kita rujuk. Contohnya kita kata website Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, tak ada masalah. Jangan cari website Kak Pah Bedak Sejuk. Kau tak tahu siapa orang ni kata. Minta maaf Kak Pah ya, minta maaf ya. Ada gambar Kak Pah ke? Jadi maknanya kita hari ini boleh belajar sesuatu daripada media sosial. Ataupun tuan-tuan masuk YouTube. Carilah orang-orang yang memang sudah sedia makruf. Contohnya Dr. Zakir Naik atau Mufti Meng. Itu yang international lah. Kalau tuan-tuan rasa koman sangat dalam negara kan, dari Ustaz Haryanto Rizal, koman kampung tu. Okey. So banyak hari ni kita ada. So dia boleh dengan cara yang begitu. Tapi kalau misal kata yang bercakap tu kita kurang pasti ataupun dia tidak dikenal, kita khawatir kalau ada bahan yang disampaikan tadi tidak sahih atau tidak tepat. Khususnya yang berkaitan dengan agama kita. Kalau bab pasakan tak apa, rujuk je www.hafizhamidun.com. Cara buat lemping. Naklah ambil buah nangka 4 biji. Okeylah, tak apa, salah pun. Memang kita rasa macam mana lemping pakai buah nangka. Okey, Ustaz, kita contoh, bukan tanya dengan penggemar lemping kita, Hafiz. Sebab kita kan yang pengguna sesuatu ni budak-budak muda, belia remaja. Jadi mereka pertama kalau kita bagi yang macam benda yang berat, Allah berfirman dalam surah ini macam dia menjauhi. Kalau dia bagi sabda Rasulullah, jadi macam mereka rasa berat agama. Jadi orang terpaksa buat benda-benda yang mungkin nampak lucu, nampak sarkastik, yang makan dalam tarbiyah sentap, baru orang akan retweet, orang akan repost, orang akan like. Jadi perlu ke benda-benda macam tu untuk menarik orang muda minat kepada benda-benda agama dakwah ni? Macam mana? Kepelbagaian tu perlu juga kan. Kadang-kadang kita kena kita boleh berjenaka, ada unsur-unsur yang humor. Kadang-kadang orang ni bila kita bagi makanan yang biasa-biasa, dia ambil sambil lewa je, tiba-tiba terkena cili padi dia tu, dia akan beringat lagi lepas tu. Dia gitulah, maksudnya kita bagi perisa sikit. Yes. Gemersik suara dia sebut cili padi pun dah sedap kan, macam muzik lagi sedap. Kemudian di laman sosial berlaku perang.
Ya, bukan perang pantun tapi perang Twitter, perang Facebook. Okey, mesti kata artis A lawan artis B, sindir menyindir, berbahang, pumpang-pumpang, peminat jadi akan terikut. Jadi akan menyebabkan situasi yang tidak baiklah. Ini macam mana Hafiz untuk mengelakkan berlakunya perang? Ya. Saya pernah juga jadi mangsa. Sebelum tu Oh, tanya. okey, okey. Ni pengakuan Fitri, sebelum tu tanya, pernah ikut berperang atau tidak? Ni pengakuan mangsa saja. Oh, mangsa. Terdengarkan Saya pernah jadi mangsa je lah. Saya pernah jadi mangsa. Okey, ya. Okey, Dia okey, macam okey, ni. okey. Dalam media sosial ni, dia baik kita mengalah je kalau kita tak nak panjang-panjang Yes. kan. Okey. Kalau kita nak menang kan, sampai bila pun tak menang. Kalau peminat kita ramai, fan kita ramai, mungkin kita menang. Sebab Okey. ramai backup kita. Kan, dah lah. Tak popular? Dah tak popular, backup. Orang tak ada backup, memang kalah lah. Okey. Jadi Biasa baik je. sebenarnya. Baik kita stop lah. Benda ni sebabnya dia orang meluat je sebenarnya. Orang tengok kita sebenarnya jadi bodoh je. Okey, kemudian pemimpin ke artis ke kena troll. Kesian orang sanggup buat poster lagi kan. Ha. Dia macam mana Hafiz rasa benda macam ni ya? Okey, saya rasa itu adalah asam garam. Kalau berani tweet, berani tanggung. Berani cakap, berani tanggung. Kita berani hentam orang, kita kena berani juga. Kena troll, kena marah. Tapi kita kena just take it light lah. Kita janganlah ambil serius sangat. Okey. Kan, kadang-kadang jumpa depan-depan tak berani pun. Online je. Itu dia Wira Papan Kekunci. Ustaz orang Jawa ke Portugis? Saya belah bapak saya Belanda. Okey. Belanda. Haryanto, okey Belanda. First time dengar. Okey, ada pantun Jawa katanya. Kembang jarak, kembang jagung. Berani bawa, berani tanggung. Semuanya selepas ini dalam Tanwir Satu Pencerahan. Kalau kita marah orang, bukan untuk kepuasan diri kita, tapi impaknya kepada orang lain. Jadi sama juga kalau kita cakap benda-benda yang baik, kan, bukan untuk diri kita juga, sebenarnya untuk orang lain. Jadi apabila kita dah ada kemudahan, kita syukur, kita kena guna dengan cara yang terbaik. So insya-Allah media sosial ni kita akan dapat nikmati dengan sempurna. Terima kasih masih bersama dengan Tanwir. Ramai yang nampaknya tepuk tangan nampaknya semakin ceria nampaknya. Kita nak hangatkan lagi papan kekunci kita dengan silakan seorang cantik manis yang sememangnya berbakat, Rafidah Ibrahim. Silakan. Silakan. Cantik tak dia? Itulah bila orang Make up Fidah, cantik. artis yang cantik kan. Orang cantik ni biasanya mudah terkena fitnah. Fidah sebagai artis macam mana dah lalui asam garam ni? Digosipkan dengan orang itu dan ini, ada kontroversi. Macam mana mendepani kehidupan macam tu, Fidah? Ya. Okey, wah, masuk-masuk terus tanya soalan macam ni. Tiba-tiba rasa panas. Okey. Okey, sebenarnya orang kata apa, lumrah kehidupan lah. Kita memilih, kita dah masuk dalam bidang ni. So, kehidupan kita tu orang kata dah banyak personal life ke apa ke, dia akan jadi terbuka juga kan. Jadi apa saja yang kita lalui ke, kita buat ke, orang akan ambil tahu. Jadi pada Fidah masa peringkat awal tu, masa mula-mula kena kan, sebab Fidah jarang tau. Masa awal pelibatan Fidah tak pernah kena lagi. Okey. So bila ada tahun-tahun yang sebelum ni, bila berdepan dengan kontroversi kan, gosip yang panas-panas kan, mula-mula dia macam manusia biasa, kita ada rasa tertekan sikit tau. Lepas tu biasalah perempuan ni lembut kan. Apa yang dia boleh buat? Nangis. Pernah menangis tak? Nangis je lah. Nangis tak? Okey. Kita nangis kan sebab apa yang kita boleh buat, kita takkan kita nak lawan dengan ni apa semua sebab kita yang tahu keadaan tu macam mana apa semua. Jadi bila kita dah orang kata apa, tempoh sedih tu dah lalu kan, tempoh apa semua. So kita cuba kuatkan diri kita balik. Fidah bila dalam mungkin di Instagram, Facebook kan ada followers dan ada juga haters. Rajin ke reply komen orang yang bukan ni ataupun delete je ataupun macam mana? Ya. Nak kata delete tu tak kot. Tak. Sebab Okey. biarlah itu hak dia kan. Kalau mengaibkan Fidah macam mana?
Kalau mengaibkan? Tengoklah, kalau kita rasa benda tu kita boleh, dia bukan beta, tapi kalau kita rasa ada yang apa orang kata sesuatu yang bijak yang kita boleh bagi tahu balik kat situ, kita bagi tahu. Tapi kalau kita rasa benda tu lebih kepada motif untuk menyakitkan hati ke kan, ataupun nak menjatuhkan kita ke, so sebaiknya ignore lah. Ataupun pendek kata tak payah baca sebab kita ada banyak lagi kerja lain sebenarnya. Okey, itu dia. Tanya sikit ke Ustaz, sebagai mungkin seorang yang berwajah menarik, yang popular. Jadi apa mungkin tips untuk mereka lah? Tak mestinya artis kan, kadang-kadang pelajar mungkin ada yang, siapa sini yang paling popular? Yang ramai peminat ya, yang mungkin ada berbalas komen dekat sebuah kawasan tu seperti di Instagram kan. Apa pandangan Ustaz tentang isu ni? Ya. Saya sebenarnya lah, Fida Fitri, saya ada Facebook. Ini bukan saja nak wawarkan Facebook saya. Okey. Ada orang yang like apa nama ni, yang friend lah, dia ada friend. Tapi saya memang jenis orang selalu komplain. Dia kata Ustaz tak tulis apa pun. Memang saya jenis tak tulis apa. Saya kata siapa suruh ikut saya? Instagram ada? Instagram pun ada. Ada, gambar tapi banyak? tak masuk gambar juga. Oh, okey. Ada jugalah gambar, ada. Okey. Sebenarnya saya banyak masuk, yelah bukanlah update gambar kita dan sebagainya. Cuma saya nak sebut, saya jenis orang yang saya bila nak tulis dah panjang tulis. Delete. Tulis dia lama tak payahlah, lantak lah. Maknanya saya nak sebut, kadang-kadang saya fikir bahawa kalau benda itu baik, okeylah teruskan. Tapi kalau benda itu tak baik, lebih baik diam. Faham? Dan itu pun yang Nabi SAW sebut. Ya? Nabi suruh begitu. Kalau ada benda baik yang kau nak cakap, cakap. Tapi kalau tak ada benda baik, lebih baik diam. Daripada kau berborak dalam tu akhirnya jadi berkelahi. Cerita ni, Fida ni saya rasa, yang ni, oh tak, aku rasa Fida ni. Fida tak tengok pun kau orang cakap. Lama kau kelahi dulu. Betul, kau ingat kau bagus ke? Contohlah Fida kan. Makna saya nak sebut, kadang-kadang ada orang dia buat kerja yang tak ada kerja. Lebih-lebih lagi dalam media sosial hari ini. Benda yang tidak sepatutnya kita buat, yang itu kita buat. Sebab itu saya rasa, kalau boleh pegang prinsip, benda baik, ada benda yang kita nak share, okey, silakan. Kita nak cakap, silakan. Tapi kalau tak ada, lebih baik diam. Saya nak sentuh sikit tentang caption ya. Kadang-kadang orang tak jaga bahasa. Kadang-kadang dia saya kini berada di tarawih, ramai orang bereput lakukan sini ke buluh lah. Jadi macam, ya Allah bahasa kasar. Saya kan benda tu benda yang baik kan. Macam seorang artis yang memberi contoh kan. Macam mana nak memberikan caption terbaik. Caption yang mungkin lucu tapi berkesan. Macam mana Fida sebelum tulis tu betul-betul jaga bahasa dan juga hati-hati tu. Okey, kadang-kadang Fida pun macam ustaz juga. Dah tulis panjang-panjang. Oh tak boleh. Delete balik. Lepas tu kita tengoklah. Kita kadang-kadang nak create caption kan, kadang-kadang Fida tengok. Ada juga tengok orang lain punya kan. Diorang banyak benda yang tak tahu diorang ni sastra ke kan. Sastra bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke. Banyak sangat caption diorang tulis. Kadang-kadang Fida, apa nak tulis kan hantar gambar senyum je, Fida ni dia tak kerti menulis ke apa kan. Tapi lagi satu kita tak nak orang salah faham pada gambar ataupun apa yang kita cuba post tu. Adalah sikit lah, kalau tak banyak pun at least ada sikit caption kita letak. Supaya benda tu tak disalah tafsirkan. Sebab kadang-kadang ada orang dia memandang pada lain. Sebab orang yang kita yang post ni kita tak perasan kadang. Tapi yang tengok ni, dia tengok keseluruhan. So kat situ memang kena hati-hati. Kadang-kadang caption pun ada juga yang salah dia. Ada juga yang tak kena dengan yang membaca. Adik ni lagi tadi pandang Fida tak kedip mata ya. Okey, mungkin ada soalan kot. Ada kalinya ustaz dan ustazah segera mengupload status di laman sosial. Tapi tak tahulah betul ataupun salah. Dan apa pendapat ustaz tentang perkara ini? Dia begini, ialah istilah orang panggil ustazah ataupun ustaz segera. Yang ini artinya orang yang dia bukan ustaz pun, dia bukan ustazah, tapi dia cepat sangat untuk judgement orang, understand? Dia cepat sangat untuk nak menghakimkan orang, menghukumkan orang dan sebagainya. Hari ini kita tengok banyak. Sehingga kadang-kadang dia rasa seolah-olah dialah orang yang mulia, orang lain semua tak mulia. Seolah-olah dialah ahli syurga, orang lain semua neraka belaka. Ya, betul. Yang ini berlaku. Sebab itu saya melihat yang ini berbalik kepada sebenarnya niat dia duduk dalam media sosial. Ada orang dia rasa dia suka-suka je. Dia suka nak tembak orang sana, tembak orang sini. Tapi ada jenis orang yang duduk dalam media sosial, dia selalu fikir, dia rasa, kalau aku sakit hati orang ni macam mana? Besok macam mana? Aku nak minta maaf dengan dia balik macam mana? Jadi kadang-kadang begitu. Sebab itu saya ingat dalam sebuah hadis Rasul SAW, Nabi sebut apa? Nabi kata, ni riwayat Imam Ahmad, hadis Hasan, kalau tak silap saya. Nabi sebut,
bukan al-fitnah itu. Al-ghibah asyaddu minaz zina. Ya, mengumpat lebih berat daripada berzina. Ni dengar betul-betul, jangan tak ada kerja pula. Ya. Mengumpat lebih berat daripada zina. Dari sudut apa? Dari sudut kau nak bertaubat. Orang yang berzina itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tentu zina ni dosa besar, tapi itu antara dia dengan Tuhan. Tapi bila engkau mengumpat, engkau mencerca orang, itu antara engkau dengan dia. Selama mana dia tidak memaafkan kau, selama itu engkau akan menanggung dosa. Dan selama itu engkau ada sesuatu yang tak selesai dengan dia. Sehingga kata Nabi SAW, di akhirat besok dia akan jadi orang yang muflis. Kenapa? Waqad syatama hadza wa qadhafa hadza, kata Nabi. Orang ini dia maki orang ni, dia tuduh orang ni, dia hentam orang ni dan sebagainya. Jadi kena hati-hati. Itu dia. Jadi mungkin Fida pun semakin matang dalam industri kan. Mungkin dah banyak pengalaman dan juga mungkin lebih matang untuk menilai sesuatu, lebih berhati-hati. Sebelum post mungkin dah fikir banyak kali di laman sosial. Macam mana Fida? Semakin meniti kedewasaan lah. Okay, Fida post tu ada juga dekat Instagram, dekat Facebook. Sebab sekarang ni kan Instagram kita boleh link Facebook, Twitter kan. So Fida tengok pada orang kata apa, pada apa yang Fida nak post lah. Contoh kalau kata memang tak ada benda nak post, kadang kita repost je sebab orang tag kita kan. @Rafida Ibrahim. Okay. So bagi tahu tu sebenarnya. Okay, follow lah. Jadi bila Fida contohlah, sebab kita nak post gambar-gambar yang pelik-pelik ni, kita nak orang kata apa, nak macam ala-ala model ke apa, kita pun tak pandai sangat. So yang mana yang ada, yang tu kita post. Ataupun kita tengah program ke apa kan. So Fida lebih benda-benda macam tu lah. Macam Fida ada penasihat mungkin mak ke ataupun orang terdekat ke kata delete gambar yang tadi. Mungkin ada penasihat untuk menjaga reputasi tu. Okay. Abang Fida dan juga family lah, sebab yelah kalau kakak-kakak ni tak tengok sangat, anak-anak dia tengok, nanti dia beritahu dekat mak dia ke apa kan. Jadi dekat situ dia orang ada nasihat lah, mak ke family apa semua ada nasihat. So Fida lebih berjaga-jaga lah bila Fida nak orang kata apa, nak post satu benda tu kan. So kalau Fida rasa benda tu tak penting, betul, sebab sekarang boleh print screen dan salah tafsir. Salah tafsir. Itu yang paling bahaya tu. Lepas tu dia akan share dengan semua betul? orang. Okey. Itu dia. Begitu banyak sekali ilmu yang telah pun kita berikan. Ingat ilmu, hukum dan juga akhlak. Dan kita raikan juga adat dan juga budaya. Dan ingat jangan kita post yang sebarangan. Kadang-kadang kita tengok mak kita di rumah tengah terbaring, ataupun adik kita yang mungkin sedang dalam mandi. Kita tengok mak kita post, mak ni masa kita pakai baju lah hasil dia akan menimbulkan kekecohan ya, sebab tidak adanya ilmu ataupun gagal mengawal kemarahan. Dan saya difahamkan Fida akan buat persembahan untuk memberikan suaranya. Ustaz nak nyanyi juga ke? Ya, saya semua lagu. Okey, kita harapkan ada ilmu yang telah pun dititipkan. Dan semoga ini akan memberikan inspirasi, maklumat, memberi pencerahan. Sebab kita pun takwil memberikan satu benda yang mungkin kita keliru, kita dah pun cerahkan berdasarkan kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada hukum. Agar hidup kita lalui dengan iman dan ada panduan serta guidelines. Tak salah kita jadi menggunakan teknologi asal kita ada panduan dan juga ada pengguna yang berfaedah dan memberi manfaat kepada orang lain, iaitu soleh dan juga muslih. Okey, kita akan berehat sebentar lagi. Namun kita nak persilakan Fida untuk persembahkan sebuah lagu. Silakan Fida. Kututup mataku dari semua pandanganku bila melihat matamu. Aku yakin ada cinta, ketulusan hati yang mengalir lembut. Penguasa alam, tolonglah
cara nak menggunakan tu yang kata apa menjadi persoalan. Sebagai contoh, orang kata macam mana kita nak avoid daripada yalah kan ada kritikan-kritikan yang panas-panas. So cara dia mudah je. Kita kurangkan upload benda-benda yang bikin panas lah. Kembali di Tanwir yang mencerahkan kehidupan anda. Okay, baiklah, zaman sekarang ni kan, ramai jadi wartawan tak rasmi. Saya wartawan tercabar jugalah. Kadang-kadang orang tengah pegang handphone ni. Baiklah, sekarang ni ialah kemalangan ya. Mangsa sedang meminta pertolongan di belakang. Kepalanya hampir pecah ya. Dia tak membantu tapi sibuk lebih kepada untuk menyampaikan berbanding dengan membantu. Okey, kita tanya dengan salah seorang mangsa je. Salah seorang yang prihatin. Okey, silakan. Betul. Kadang-kadang sekarang ni sebab semua orang ada kamera tu. Okay. Jadi dia akan mencabar Fatri dan juga ramai lah. Jadi apabila sekarang ni status di media sosial bukan hanya perkataan, tetapi sekarang ni status ialah video, status ialah gambar. Kadang-kadang kita ambil separuh je. Padahal tak tahu sebenarnya dia berlakon je, bukannya kepala pecah betul pun. Okay. Dah kita kata ucapkan takziah kepada keluarga. Padahal lepas tu bangun pula hantu punya di belakang saya. Tak betul dah. Okey. Fida tadi ada kongsikan sesuatu. Yelah, kita kat grup WhatsApp kan main rancak kan. Tinggal sejam dah sampai 2,000 mesej kan. Tapi bila jumpa, tak bercakap. Semua orang asyik menghadap kitab. Betul kan? Jadi, macam mana merenggangkan ukhuwah tu Fida? Okey. Pengalaman rasanya semua pun kat sini ada pengalaman sama. So bila Fida kumpul, kita kawan-kawan yang close ni kita ada satu WhatsApp group tau. So kita semua nak jumpa ramai-ramai apa semua. Kemudian ada salah seorang dia letak satu gambar dekat WhatsApp tu. So semua komen kat situ. Padahal kita ni semua ada dekat sini ni. Komen. Fida tengok dah tak boleh jadi dah ni. Sebab apa masing-masing bila kita jumpa tapi kita kurang bercakap. Kan? Jadi kita satu je. Benda ni kita kena orang kata apa, walaupun kadang-kadang kawan kata kan, kita tegas sikit kan. Contoh, korang kalau nak jumpa dengan Fida, make sure handphone semua letak tepi. So kita spend quality time kan. Sebab tu tak ada orang nak jumpa dia sekarang ni. Tapi tak apa, sebenarnya orang yang ada tu maknanya dia nyata. Sebab yang lain tu dia maya je. Okey, quality. Ustaz, zaman sekarang juga sebabkan media sosial ni, orang hilang fokus. Tengah semayang, baru nak angkat takbir, tiba-tiba ada orang telefon kan. Jadi hilang fokus. Kemudian kita cepat nak habis solat tu, tengah orang kutubah kita masih lagi membalas mesej. Jadi hilang kepada fokus ibadah tu Ustaz, macam mana? Ya. Saya sebenarnya, saya melihat, saya sebut dah tadi, teknologi ni bukan suatu benda dosa kepada manusia atau musibah kepada manusia. Tapi apabila manusia dia tidak bersedia untuk menghadapi teknologi, itu yang jadi dia. Sebab itu pada saya, kita orang Islam, saya tengok ada disebutkan teknologi ini diberikan kepada orang yang cerdik. Betul tak? Jadi orang cerdik buat teknologi. Dan orang cerdik ini tentu orang yang berakal. Tapi kita kena ingat, akal ni adalah suatu anugerah Allah Ta'ala pada manusia. Sebab itu, kalau kita lihat secara overall, sebenarnya kita lah orang Islam yang paling patut, paling layak untuk menggunakan teknologi. Sebab apa? Kita orang yang bersyukur. Kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi hakikatnya macam Fitri sebut tadi lah, tengah khutbah. Betul tak? Boleh WhatsApp mesej. Sebenarnya bukannya jemaah. Imam, khatib. Balas mesej dulu, jap, khutbah. Jadi maknanya kadang-kadang kita sendiri tak dapat menguasai diri kita, akhirnya teknologi menguasai kita dan dia akan rosak. Sebab itu teknologi dua saja, sama ada dia beri kebaikan atau dia akan merosakkan. Okey. Masih lagi tentang perbincangan grup WhatsApp kan. Kita tahu walaupun ramai anggota tu ataupun mungkin selang 10 orang, tapi mungkin salah seorang tu akan berlaku khianat. Dia perbincangan yang tertutup peribadi tapi ada yang print screen dan juga dia sebarkan. Mungkin Hafiz mungkin ada pengalaman? Ya. Saya tak ada. Mangsa keadaan lah ya. Saya tak ada. Saya ada banyak orang masukkan saya dalam grup. Okay. Semua grup saya mutekan setahun. Okey. Saya takkan buka sebab bila ada masa lah. Termasuk dengan grup family pun kadang-kadang kita tak larat ni banyak sangat ni kan. Tapi etika ni macam itulah. Kadang-kadang kita bersembang tu untuk
maklumat di dalam saja kan, maklumat dalaman saja. Bayangkan kalau tiba-tiba ada rahsia kita, orang print screen, orang bawa keluar juga. Okey. Jawablah nanti. Tersentuh sikit bab yang lebih berat sikit, tak apa Fida? Bukan ekonomi, bukan politik. Sebab sekarang macam contohnya macam aplikasi WeChat kan. Orang berkenalan. Dalam akhbar banyak kes di mana berjumpa dengan teman WeChat pukul 3 pagi. Kemudian lepas 2 hari, seorang gadis dirogol. Ini menyebabkan berlakunya gejala yang mungkin menakutkan dalam masyarakat. Macam mana Fida? Komen. Okey, kalau macam Fida, sebab dia fungsi dia lebih kurang je WhatsApp dengan WeChat. So WeChat Fida memang avoid lah, Fida tak ada. Jadi pada Fida, sebab kita pun tahu even Facebook pun walaupun kita boleh letak status, kita boleh letak tentang family background kita semua, pun masih ada orang yang menipu lagi. Dan kadang-kadang yang ditipu ni golongan yang profesional. So maknanya apa yang dah dikeluarkan dekat berita ke apa, kita ambil pengajaran dekat situ. Jangan kita cuba jadi berani. Kalau wanita jangan cuba jadi macam, contohlah kalau orang cabar, alah tak berani ke nak jumpa? Alah tak beranilah tu. Jangan rasa macam benda tu untuk beranikan diri untuk pergi jumpa. Sebab kita tak tahu dia siapa. Jangan sesekali. Sebab lagi satu, perempuan ni dia hati lembut. Jadi dia, lelaki pula kepakaran dia pada ayat dia. Lagi-lagi yang jenis ayat-ayat manis kan. Itulah dia. Hafiz. Okey, ayat manis tu digunakan pada orang yang betul tak apa. Pada isteri dia ke apa kan. Tapi maknanya kepada orang yang dia pun tak tahu. So dia pun kena, alah sedapnya dia cakap orang lain tak pernah pun cakap macam ni, kita ni cantik lah, kita ni apa. Jangan mudah terpengaruh. Maksudnya jangan mudah terpedaya kat situ. Dengar kata akak ni ya. Sebab selfie semua ni banyak menipu dah. Muka dia macam ni, dia nak bagi cantik. Dia dah kuruskan sikit lah. Nampak lebih putih, boleh edit semua kan. Jumpa dekat gambar, mesti suara ni hebat. Bila jumpa, apa khabar ni? Awak pun dah lari. Sebab dia banyak penipuan. Percayalah ya. Okey, masa kita agak terhad. Okey, Hafiz mungkin nak beri sesuatu peringatan penting kepada diri dan juga kepada orang ramai, silakan. Pada saya, apabila kita dalam zaman sekarang ni, jangan terlalu teruja sangat nak menjadi orang yang paling cepat menyebarkan maklumat. Kita kaji dulu dan akhirnya kita cari kebaikan supaya kita dapat manfaat dunia dan juga di akhirat. Itu lagi penting. Kan kita buat sesuatu tu supaya kita selamat di dunia, kita tak menyakiti hati orang, dan akhirnya di akhirat pun insya-Allah akan garanti. Itulah kita jadikan tu, kita sentiasa fikir, kita buat ni ada manfaat di akhirat ke tak? Di akhirat ke tak, insya-Allah. Gitu. Dia Hafiz ya. Semua keluar Dia memberi ekspresi sesuai dengan statusnya sebagai penyanyi. Okey, sikit pada Fida untuk semua dan juga untuk adik-adik kita. Okey, adik-adik ke semua yang ada kat sini, bila kita ada sistem telekomunikasi, kita ada telefon, kita gunakan sebaiknya. Sebab pada zaman Fida dulu, Fida pernah ada yang orang kata apa, kalau zaman 3310 kan, kita akan penuhkan mesej tu sampailah habis dia punya limit huruf tu untuk kita send. Macam sekarang ni kita rasa macam kita ada banyak sangat masa. Send. Kadang-kadang orang pun ada kerja lain. So satu nak tengok. Jadi Fida rasa gunakan telekomunikasi, orang kata yang canggih tu, gunakan sebaik-baiknya. Dan satu lagi, pada Fida, kita tak boleh nak kontrol orang lain. Kita boleh kontrol diri kita, sama ada nak post ataupun tidak, dengan caption-caption yang kita nak letakkan. Tapi satu benda, kita ambil dari sudut positif. Contoh bila orang tu tunjukkan, mungkin ada orang yang suka tunjukkan kemewahan dia, kecantikan dia, dan kadang-kadang ada yang bagi nasihat. Tapi kadang-kadang bila kita pendekatan yang salah, kita rasa dia belagak. Tapi cuba kita switchkan benda tu positif, kita pun nak jadi macam dia. Maksudnya, kalau dia berjaya, kita pun nak berjaya macam dia. So kita cuba jadi macam tu. Itu dia, ramai yang terkesan ya, nampak muka terkesan sangat. Okay. Ustaz barangkali memberikan satu rumusan yang mantap, padu, bernas, inklusif. Okey, silakan Ustaz. Saya rasalah Fitri, saya ingat teknologi ni jadi satu benda yang common sekarang ni. Dia bukan di mana, dia bukan orang kampung, maknanya bukan di mana saja orang kampung pun terlibat. Bukan orang muda saja, orang tua pun ada. Cuma saya ingat satu perkara lah, saya rasa kita setiap kali kita menggunakan teknologi, kita memikirkan tentang nanti bagaimana dia punya kesan kepada diri kita. Maknanya sama ada ketika kita hidup atau ketika mati. Contohlah tadi macam yang ambil gambar dan sebagainya, macam Fida kata update status saya sekarang kat sini. Dia orang perempuan, nanti orang apa nama ni? Apa dia panggil, bukan orang lelaki lah, maknanya seseorang akan menanti kita pula untuk nak mengambil kesempatan. Jadi sebab itu kita kena fikir. Pada saya, guna teknologi tapi gunakan
fikirkan tentang kesan semasa dan juga nanti di akhirat. Itu lebih pentinglah. Supaya kita tidak menyesal di akhirat nanti. Itu paling penting sekali. Okey, itu dia rumusan yang paling terkesan di hati. Jangan menyesal di akhirat. Hafiz sebut tadi, jangan terlalu teruja jadi orang yang pertama, terpantas dan juga yang paling terkini. Dan Fida amat tekankan kepada ukhuwah ya. Jaga kualiti hubungan walaupun dianjak dengan teknologi yang begitu mencabar. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih kepada tamu kita Hafiz Hamidun, kepada Ustaz Haryanto, Fida Ibrahim, kepada pelajar UiTM Puncak Perdana. Terima kasih banyak. Tepukan untuk anda semua. Dan kepada yang bersama kami di PKNS Alam, kepada Aris, terima kasih alunan yang merdu iringi kami. Dan semuanya dapat memberikan satu pencerahan agar tidak gelita dalam meniti arus yang begitu mencabar. Jumpa lagi dalam Tanwir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.